إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب العظام. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Yang berusaha pengurusi surau berserta dengan ahli jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi membimbing kita, memimpin kita, anugerahkan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita lembut hati untuk datang ke surau ini tuan-tuan. Kita masih lagi jadi orang yang masih lagi dapat memelihara solat fardu kita laksanakan dengan berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita sampailah di hari kematian kita, mudah-mudahan insya-Allah. Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan kita sambung kembali kuliah Hayatus Sahabah kita. Yang ada buku ni boleh tengok muka surat yang ke-161 nombor 60, iaitu berkenaan dengan tajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus surat kepada Raja Najasyi, Raja Habsyah. Jadi Nabi malam ni kita bincang tentang Rasulullah mengutus surat kepada Raja Habsyah ataupun Raja Najasyi. Baihaqi meriwayatkan, bismillahirrahmanirrahim, Baihaqi meriwayatkan bahawa Ibnu Ishaq berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Amru bin Umayyah Ad-Dhamiri radhiyallahu anhu kepada Raja Najasyi sehubungan dengan urusan Ja'far bin Abi Talib dan kawan-kawannya untuk menyampaikan surat baginda kepada Raja Najasyi yang berisi sebagai berikut. Jadi Imam Baihaqi menyebutkan, dia ambil daripada riwayat Ibnu Ishaq, kata dia Nabi pernah hantar Amru bin Umayyah Ad-Dhamiri kepada Raja Najasyi untuk ceritakan tentang Ja'far bin Abi Talib. Kalau tuan-tuan ingat, Ja'far bin Abi Talib ni dia antara utusan yang pertama orang-orang Islam selepas mana ditindas, diancam di Mekah, mereka melakukan penghijrahan yang pertama dalam Islam ke Habsyah, 80 orang. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi dalam Ar-Rahiqul Makhtum yang kita bincangkan tu, Nabi suruh orang Islam pergi ke sana, jumpa dengan Najasyi ni
Sebab Nabi tahu Raja Najasyi ni raja yang adil, raja yang tidak suka melakukan kezaliman. Nabi hantar surat kepada Najasyi ni. Macam mana Nabi tahu Najasyi ni raja yang adil? Sebelum kita baca surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Najasyi ni, kita singkap balik, kita sorot balik apa yang kita pernah baca dalam Ar-Rahiqul Makhtum oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri tahun lepas. Jadi Raja Najasyi ni sebenarnya tuan-tuan, dia anak raja yang sebelum tu ayah dia memerintah Habsyah tu. Tapi tekanan orang bawahan, pembesar-pembesar yang korup, akhirnya menggulingkan ayah dia. Ayah ni pun digulingkan, jatuh kerajaan tu. Kemudian dia dibela, mati ayah dia, bunuh ayah dia. Dia dibela oleh Pak Saudara. Pak Saudara pun dilantik menjadi raja Habsyah ketika itu. Jadi masa Pak Saudara dia bela dia ni, Najasyi ni, nampaklah ketokohan dia, kewibawaan dia. Berbeza dengan anak-anak raja yang lain, ramai tu, ada 12 orang putera. Tapi Najasyi ni lain, cukup berbeza. Nampak kewibawaannya, nampak kepimimpinannya. Sehingga akhirnya pembesar-pembesar yang ada pada hari itu menghasut raja Pak Saudara ni bunuh Najasyi ni. Takut besok dia jadi raja pula. Dia kan mewarisi ayah dia ni. Bunuh Najasyi ni. Pak Saudara tak nak. Sehingga Pak Saudara kata, sebenarnya kamulah sejahat-jahat kaum. Dulu kau telah gulingkan ayahnya, hari ni kau suruh aku bunuh pula anak dia. Akhirnya Najasyi ni diusir. Tak nak bunuh, dibuang. Diusir dia daripada Habsyah. Tapi seketika dia diusir, datang angin kencang, ribut. Akhirnya menumbangkan salah satu tiang istana, menghempap Pak Saudara. Mati Pak Saudara. Bila Pak Saudara raja ni mati, dah orang Habsyah masa tu dah kelang kabut. Tak ada seorang pun putera raja yang layak untuk menjadi raja. Semua tak semonggah. Bahasa kita tak semonggah. Tak semonggah ada 12 orang tu, tak semonggah semua. Semua tak apa-apa rangai. Akhirnya ada yang berkata, kita terpaksa panggil, cari Najasyi balik. Cari balik anak raja yang kita dah usir dulu. Cari. Jumpa. Masuk ke istana, akhirnya dia dimahkotakan sebagai raja. Bila dia pegang kuasa, Najasyi ni, dia buang semua bentuk kezaliman. Dia haramkan rakyat Habsyah menzalimi orang. Dan Rasulullah tahu cerita tu. Sebab tu Rasulullah suruh sahabat 80 orang ni hijrah pergi ke Habsyah. Ketika mana orang Islam ditindas teruk pada ketika itu, Nabi nak selamatkan umat Islam, pergi ke Habsyah. 80 orang. Dengan termasuk Ja'far bin Abi Talib ni. Dan kalau tuan-tuan masih ingat, orang-orang Mekah hantar pula Amru bin Al-As dengan orang tu, Abdullah bin Rabi'. Dua orang ni untuk pujuk Najasyi ni supaya pulangkan 80 orang balik ke Mekah. Bawa hadiah banyak-banyak dengan tujuan nak menyogok Najasyi. Tapi pandai Amru bin Al-As ni, sebelum tu Amru Al-As tak masuk Islam lagi. Dia pergi pembesar-pembesar dulu, dia bawah-bawah ni, dia sogok dengan hadiah macam-macam. Orang Habsyah suruh hadiah orang Mekah. Lepas tu dia minta pembesar ni supaya jolok sikit Najasyi ni. Kemudian dia masuk, bertemu dengan Najasyi. Abdullah Amru bin Al-As ni dengan Abdullah bin Rabi' ni, dia sebutnya bahawasanya ada 80 orang daripada Mekah yang telah murtad daripada agama nenek moyangnya, memecah belahkan bangsa Arab, datang membuat kekacauan di negeri kamu ni. Raja Najasyi panggil 80 orang tu. Padahal Najasyi dah beriman. Panggil 80 orang tu duduk. Dia tak terus, orang jahat kau ambil penjara, tak. Panggil dulu. Dia diadili dulu. Dipanggil Amru Al-As. Dipanggil Ja'far bin Abi Talib. Ditanya macam-macam. Dalam ringkas cerita tu, tak salah saya, Ja'far Abi Talib dia baca dalam surah Maryam tentang kelahiran Maryam alaihi salam. Maryam ketika mana dia dalam apa? Allah Ta'ala tiupkan ruh, dia lari bawa Isa puteranya jauh sampai buah pokok kurma, gogam pokok kurma, keluar, jatuh buah kurma, air naik daripada buah tu. Semua cerita tu. Panjang cerita tu kan. Dalam surah Maryam tu, cerita panjang. Bila Najasyi dengar, sama apa yang dibacakan oleh Ja'far bin Abi Talib ni, kata dia, sama seperti yang tercatat dalam Injil. Dan aku takkan serahkan 80 orang ni.
pada kamu semua. Itu Najasyi, seorang raja yang adil. Dia jugalah raja yang menyelamatkan 80 orang ni, yang memimpin dengan adil, dan dia jugalah yang bersahabat dengan Nabi daripada kejauhan walaupun tak jumpa Nabi. Dia menyatakan keimanannya pada Rasulullah. Dia hantar anak saudara ke adik dia, Bariha, dalam ni kan ada, mungkin ada Bariha pada Rasulullah SAW. Dia juga jadi wakil untuk meminang Ummu Habibah, salah seorang isteri Nabi. Ummu Habibah ni dia anak kepada siapa? Abu Sufyan. Anak kepada Abu Sufyan. Dah kahwin, ada anak seorang, Habibah. Nama dia Ramlah bin Abu Sufyan. Tapi orang Arab panggil Ummu Habibah, ibu kepada Habibah, kerana dia ada seorang anak perempuan nama Habibah. Dia sama dengan 80 orang ni pergi hijrah sebab ayahnya penentang Rasulullah, penentang agama Allah. Suaminya pula bagi kata dua kat dia. Dia jawab kau ataupun kau ikut agama Masihi. Suami pula pemabuk tegar. Akhirnya dia lari, hijrah, meninggalkan pak saudara, meninggalkan ayah dia Abu Sufyan menjadi penentang Nabi, dengan suaminya seorang pemabuk, kaki maksiat, lari. Nabi sedih. Anak orang hebat. Abu Sufyan pembesar Mekah, duduk kat Habsyah jauh-jauh, tak ada orang jaga, ada anak pula, perempuan pula. Rasulullah minta Najasyi ni untuk wakil meminang. Najasyi pergi, raja tu. Raja. Kan? Macam saya lah, minta raja mana, suruh minang anak orang. Siapa lah kita suruh raja pergi wakil minang? Rasulullah. Najasyi pergi hantar wakil. Dia beritahu Rasulullah minang. Syukurlah Ummu Habibah. Dilantik dia salah seorang saudaranya untuk jadi wakil. Wakalah lah. Mewakilkan pada dia mengahwinkan Rasulullah yang ada di Mekah dengan Ummu Habibah di Habsyah. Apa wakil tu? An-Najasyi. Raja yang tawaduk, cukup tawaduk, menyatakan keimanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut dalam kitab-kitab sirah, dia ni antara raja duduk jauh tapi bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu An-Najasyi. Jadi Rasulullah hantar surat. Pernah Rasulullah hantar surat, bunyi surat Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, daripada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Najasyi al-Asham. Asham tu alif sad ha mim, raja Habsyah. Assalamu alayka, Rasulullah sebut. Aku bersyukur kepada Allah yang Maha Suci lagi perkasa. Aku juga bersaksi bahawa Isa adalah ruh Allah dan kalimatnya yang diturunkan kepada Maryam, gadis suci, bersih dan terjaga. Rasulullah hantar surat itu apa? Orang-orang itu beragama Masihi yang beriman dengan Isa, kitab Injil. Tapi tuan-tuan tengok hari ni orang-orang Kristian telah memutarbelitkan kitab Injil ni. Sebab kitab Injil ni Allah Ta'ala tak sebut seperti mana Allah Ta'ala beri jaminan kepada Al-Quran. Surah Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan kitab peringatan ni, yakni Al-Quran, wa inna lahu lahafizun. Kami juga akan pelihara Al-Quran ni, tidak akan ada campur tangan sedikit pun oleh manusia sampai ke hari ni. Bermula zaman Musailamah Al-Kazzab yang cuba menukar-nukar ayat Quran, orang Yahudi zaman tu, tak ada seorang pun berjaya sampai hari ni. Bahkan puluhan, ratusan, ribuan orang hafal Quran ni, tak ada, mustahil orang nak nukar-nukar Quran, tak ada. Sebab Allah Ta'ala jamin, tetapi jaminan tak ada pada Zabur, tidak ada pada Injil, tidak ada pada kitab-kitab yang lain. Sebab itulah Injil yang asalnya suci daripada datang turun kepada Isa. Bila wafat Isa, diangkat, barrafa'ahullahu ilaihi, Allah Ta'ala angkat ke langit, kerana orang nak bunuh dia. Diubah oleh padri-padri yang datang. Padri banyak, Katolik lah, tak apa lagi yang umumkan. Banyak dia punya mazhab. Macam kita sebut di masjid tadi, Kang Bible King James lain, Yohana lain, tak apa benda lagi cerita. Semua cerita Isa tu adalah anak Tuhan. Isa tu adalah anak Tuhan. Tu konsep Trinity dia kan. Dia tiga tapi satu. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Mak, tak apa lagi. Yang diyakini oleh orang-orang Kristian sampai ke hari ini. Nabi tulis kat situ. Nabi ingatkan, aku juga bersaksi bahawa Isa adalah ruh Allah dan kalimahnya yang diturunkan kepada Maryam, gadis suci. Isa tu bukan Allah, ruh Allah.
Maksudnya satu roh yang Tuhan tiupkan kepada Maryam. Bersih dan terjaga. Maryam mengandungkan Isa. Beritahu Isa ni bukan Tuhan, dia anak orang. Kemudian Allah menjadikannya dengan ditiupkan atasnya ruh Allah. Kejadian serupa dengan kejadian Adam yang dijadikan dengan tangan dan ruh Allah. Beritahu Isa tu seperti Adam. Apa dalam surah Al-Ma'id? Inna masala Isa kamathali Adam khalaqahu min turab. Sesungguhnya perumpamaan Isa itu seperti Adam yang Allah Taala jadikan daripada tanah tu. Dia manusia, dia bukan Tuhan. Sebab itu orang-orang yang belajar perbandingan agama hari ni, yang datang tengok Dr. Zakir Naik selalu tanya kan, bawa satu perkataan daripada Isa sendiri mengatakan, aku adalah Tuhan dan sembahlah aku. Carilah mana-mana Bible yang kau ada ni, berapa buah kitab yang kau ada Bible ni, kau cari satu perkataan daripada Isa dalam Bible yang menuliskan, aku adalah Tuhan dan sembahlah aku. Tak ada seorang padri pun berjaya bawa sampai ke hari ni. Itu sebab orang marah betul, Kristian marah betul dengan Syekh Zakir Naik ni. Dia telah mengislamkan ramai orang Kristian. Masuk orang Hindu. Orang Hindu yang Kristian tu habis semua. Diislamkannya. Dia belajar, dia bawa Injil, dia bawa kitab. Kalau dalam agama Hindu ni, kitab orang India ni yang paling besar Veda lah. Semua mesti rujuk kat Veda tu. Tak ada kitab lain yang lebih besar pada Veda tu. Tapi ada syarah syarah kepada kitab Veda ni. Tapi yang Dr. Zakir Naik ni, dia pegang Veda ni tu. Dia mahir tu. Dia mahir Injil yang asal. Bawa kitab ni yang asal-asal dulu. Dalam Veda tu sendiri ada menceritakan bahawanya Rasulullah Muhammad dilahirkan. Sampai orang dia pun tak cakap apa-apa. Dalam kitab Veda ini tu ada cerita kelahiran Rasulullah. Sebab tu selalu dia baca, kalau tuan-tuan tengok ceramah-ceramah ni. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Katakan kepada ahli kitab, mari sama kepada ta'alau, marilah ila kalimatin sawa', kepada satu kalimah yang sama antara kami dengan kamu. Kau pakailah Veda kau tu, kau pakailah Injil kau tu, aku pakai Quran aku. Tapi ada persamaan. Apa dia? Baina wa bain alla na'budu illallah. Supaya kita jangan menyembah melainkan Allah. Wala nusyrika bihi, dan kita tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Kita tak ambil siapa-siapa untuk jadi Tuhan kecuali Allah. Itu ada dalam Veda, ada dalam Injil, ada dalam Quran. Sehingga hari ni orang yang ngaji perbandingan agama tu, dia mahir, bila dia mahir kitab-kitab suci orang lain yang asalnya padri datanglah padri besar mana ko, apa nama pun padri itu, memang mereka takkan dapat menjawab. Itulah yang ditinggalkan oleh Ahmad Didat kepada anak muridnya Syekh Zakir Naik lah. Itu kelebihan dia tuan-tuan, hafal Injil yang asalnya, sehingga akhirnya orang-orang Kristian ramai yang telah menganut agama Islam. Besar ganjaran pahala tu mengislamkan orang. Yang ini yang Rasulullah katakan tu, Isa tu dia bukan Tuhan. Dia macam Adam. Aku mengajak engkau untuk menyembah Allah yang esa dan tidak bersekutu baginya, dan mentaati serta mempercayai ajaranku sebagai Rasulullah. Aku diutus kepadamu, bukan aku diutus tu. Aku utus kepadamu seorang anak saudaraku Ja'far, tadi Ja'far bin Abi Talib ni, beserta kawannya orang muslimin. Jika mereka telah menghadapmu, maka harapanku hendaknya kamu muliakan mereka dan jauhilah kesombongan. Aku mengajakmu dan seluruh tenteramu untuk patuh kepada Allah. Inilah nasihat dan ajakanku telah kusampaikan kepadamu. Terimalah ajakanku ini. Wassalam. Sebenarnya wassalam ni ada tambahan sebenarnya. Saya tengok kitab asal tadi. Wassalamu ala manittaba'al huda. Maksudnya keselamatan ke atas orang-orang yang mengikut petunjuk. Wassalamu ala manittaba'al huda. Hujung surat Nabi Muhammad SAW. Siapa yang Nabi utus surat ni? Raja. Siapa Nabi ketika itu? Orang biasa yang dilantik menjadi Rasul. Itu pun orang dustakan. Ada orang tak percaya. Bukan apa ada kedudukan, tuan-tuan. Tetapi Najasyi
Raja Najasyi boleh beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana kebetulan Najasyi itu sendiri memahami isi kitab Injil. Sebelum seleweng lah, hari ni ada seleweng kan, bertukar sampai ke hari ni semua Injil, semua kitab, semua lain besi-besi. Itu surat Nabi kepada Najasyi. Najasyi pula balas surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isi balasan surat Najasyi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim, untuk Muhammad Rasulullah daripada Najasyi Asham bin Abjar. Dia tulis, Assalamu alayka ya Nabi Allah, Nabi Allah. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah. Dialah Allah yang berkenan untuk memberikan hidayahnya kepadaku untuk memeluk agama Islam. Dia masuk Islam. Suratmu telah sampai ya Rasulullah, dan apa yang engkau terangkan mengenai diri Nabi Isa demi Allah persis seperti dengan hakikat Nabi Isa sebenarnya. Yang dibacakan oleh Ja'far tu, cerita Isa tu sama seperti mana yang sepatutnya pada kelahiran Isa, yang berlaku kisah Isa tu sama. Kata Raja Najasyi, aku faham pada ajakanmu dan yang berhubungan dengan diri anak saudaramu beserta para sahabatnya. Aku bersaksi bahawa engkau adalah utusan Allah dan aku telah berbai'ah kepadamu melalui tangan anak saudaramu dan telah memeluk agama Islam di hadapannya. Masuk Islam. Dengan ini aku utus kepadamu Ba'riha bin Asham bin Abjar, dan aku tidak berkuasa sama sekali kecuali pada diriku sahaja. Jika engkau menyuruhku datang, maka aku akan berkenan untuk datang dan bersaksi bahawa segala apa yang kamu ajarkan itu benar. Aku tak ada kuasa apa-apa ya Rasulullah. Kalau kau suruh aku datang, aku datang. Ini raja. Tawaduknya raja Najasyi ni. Sebab tu dalam sirah ada qaul, bila Najasyi ni meninggal, Rasulullah buat solat ghaib untuk Najasyi ni. Seorang raja yang adil, yang tidak zalim pada rakyat dia. Ini Raja Najasyi yang menerima dengan baik surat yang dihantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kisah Raja Najasyi yang beriman. Ada juga kisah raja yang nak beriman tapi takut dengan rakyat dia. Seperti yang berlaku kepada Herakles atau Hercules ni. Ini satu lagi cerita ni. Nabi hantar surat 6 ke 7 surat kepada raja-raja kan. Surat yang kedua Rasulullah hantar kepada Raja Herakles. Disebut Hercules ya, Hercules. Bazzar meriwayatkan bahawa Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu berkata, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku kepada Raja Romawi. Dia kata Dihyah ni, dia Nabi dihantar dia ke Raja Romawi. Setelah aku sampai ke hadapannya, maka ku berikan kepadanya surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di waktu itu anak saudara Raja Romawi sedang berada di sampingnya. Datang Dihyah ni bawa surat Nabi, surat dakwah Rasulullah, bagi kepada Raja Romawi. Di samping Raja Romawi ada anak saudara. Ketika isi surat baginda dibaca daripada Muhammad, Nabi mulakan surat macam biasa, daripada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Herakles, pemimpin Romawi. Anak saudara Raja Herakles kemudian menyeringai marah ketika mendengar permulaan isi surat Rasulullah SAW. Ketika ditanya, mengapakah kamu marah? Bila dibaca surat Nabi tu, anak saudara marah. Merah padam muka. Orang tanya, kenapa marah? Raja tanya, kenapa marah? Maka dia jawab, kerana orang ini Muhammad ni, siapa-siapa ni tadi, memulai dengan menyebut dirinya lebih dahulu, dan dia menyebut pemimpin Romawi, tidak kaisar Romawi. Nabi guna perkataan sahibur Rum ila sahibir Rum dalam teks asal dia, kepada pemimpin orang Rum. Marah anak buah raja ni. Dia tak boleh sebut pemimpin Rum, dia kena sebut Malikul Rum, Raja Rum. Marah dia. Ini dah menghina Raja Rum ni, kata dia. Jadi daripada Muhammad sebut nama dia lah dulu. Marah anak buah. Macam mana pun kaisar memerintahkan untuk meneruskan bacaan surat. Disuruhlah orang baca.
Setelah surat itu dibacakan, semua orang yang ada di sisi kaisar disuruh keluar. Aku dimasukkan kepada majlisnya beserta seorang pendeta Nasrani. Bila raja dengar, ini macam pernah dengar Nabi akhir zaman yang akan keluar. Makna Raja Romawi pun dia ada pengetahuan, dia ada ilmu tentang raja akhir zaman. Dia dengar cerita akan datang raja yang berkhitan, yang bersunat. Dia ni bersunat tak bersunat ni? Nanti ada cerita ni. Wallahu alam. Okay, dalam sirah-sirah sebelumnya. Jadi dia tahu. Dia suruh orang semua keluar. Dia bawa Dihiyah ni. Jumpa dengan seorang pendeta Nasrani. Pembesar-pembesar suruh keluar. Bawa Dihiyah jumpa pendeta Nasrani. Setelah dikabarkan kepadanya mengenai isi kandungan surat Rasulullah SAW, pendeta itu berkata, inilah Nabi yang kami tunggu kedatangannya. Pendeta Nasrani itu kata, inilah Nabi yang ditunggu. Nabi akhir zaman ni. Raja Rom dengar, Heraklius dengar. Seperti yang telah dijanjikan oleh Nabi Isa akan munculnya Nabi akhir zaman. Dalam kitab Injil tuan-tuan, dalam kitab Bible, semua ada cerita ni. Akan datang seorang Nabi baru, Nabi Isa sebut, yang akan membantu. Tapi orang separuh pendeta, separuh padri disuruh perkataan ni. Tapi yang asalnya, selalu dia baca-baca. Saya suka dengar kan pembinaan agama tuan dulu-dulu lah. Tuan-tuan tengok kan kita YouTube hari ni ilmu jangan cari ya. Tulis Ahmad Didat, tuan-tuan tengok ceramah Ahmad Didat tu. Syekh Ahmad Didat. Oi. Tak hafal semua segala kitab dia hafal. Kan? Padri tu baca-baca kitab baru baca ujung dia dah baca dia pangkal dia baca ujung dah. Kamu salah baca tu dia. Dia betulkan kitab padri tu. Mana jumpa orang lain, orang Cina betulkan Quran yang kita baca. Qul huwallahu ahad lam yalid itu. Allahu samad tinggal takkan ada sekor pun. Baik orang Cina pun India nak betulan bacaan kita orang. Ini Syekh Ahmad Didat dia betulan berdiri tu. Kau ambil daripada Bible ni kan, Yohana tak apa bonus King James tak apa macam. Ya Allah ya Tuhanku. Bertimbun kitab tak tahu apa kepala Memang orang India ni dia memang sejarah ingatan dia kuat. Tuan. Syekh Ahmad Didat ni orang India. Syekh Zakir Naik orang India. Abu Ali Asad An-Nadawi ulama menyebutkan akhir zaman ni tidak ada orang yang sekuat ingatannya macam Rasulullah, macam para sahabat. Jadi apa Islam kena buat akhir zaman ni? Orang-orang yang kuat satu bidang, dia kena kuatkan bidang tu supaya kekuatan dia boleh menampung kelemahan orang lain. Orang lain pula ambil bidang lain pula supaya kelebihan dia boleh menampung kelebihan orang lain. Tak macam sahabat dulu-dulu, semua bidang dia boleh kuasai dengan banyak. Hari ni tak. Kau dah jadi pakar sikit puan, pakar sikit tuan ni tak tahu dah. Kau dia pakar gigi tak tahu bukan jantung, tak tahu cerita jantung tak tahu dah. Kau dia koting masalah kaki, telinga dia tak reti dah. Orang dulu lain. Itu kata Syekh Ali Hasan An-Nadawi. Siapa? Orang India juga. Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri yang mengarang kitab Ar-Rahiqul Maktum. Orang siapa? Orang India juga. Kalau belah India, Pakistan ni ramai ulama-ulama besar. Kan? Ramai ulama-ulama besar. Jadi itulah yang berlaku sampai ke hari ni orang India, masya-Allah. Kan yang itu yang Syekh Ahmad Didat selalu sebut tu. Ramailah orang-orang Kristian yang akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Ada yang ketika tu baca, ketika tu dilemparnya Bible. Kita tengok dalam YouTube tu dibuang Bible. Bohong kitab ni tu dia. Padahal itulah kitab yang diimaninya selama ni. Jadi pendeta ni kata, ni dah Nabi yang ditunggu ni. Hati kaisar tertarik sehingga beliau berkata kepada pendeta itu, bagaimanakah pendapatmu? Pendeta itu menjawab, aku akan beriman dan mengikut kepadanya. Ni orang baca kitab, pendeta dia tahu aku akan ikut Nabi ni. Kata Kaisar Heraklius ni kata, jika aku beriman kepadanya, bererti kekuasaanku akan lenyap. Habislah pemerintahan aku ni. Aku ni kan raja tu dia. Orang-orang bawah mesti marah. Kemudian kami semuanya akan keluar daripada majlisnya. Kaisar akhirnya memanggil Abu Sufyan dan yang ketika itu sedang berada di istana. Kaisar bertanya kepadanya. Pasal tu Abu Sufyan ada. Heraklius tanya Abu Sufyan. Tak salah saya ketika itu Abu Sufyan ni dia berniaga ke apa situlah. Jadi Kaisar tahu ni orang Mekah agak sama tempat dengan orang yang mengaku jadi Nabi ni, Muhammad ni. Dia panggil Abu Sufyan. Dia tanya Abu Sufyan, ceritakan kepadaku kabar keluarnya seorang yang mengaku menjadi Nabi di bandar kamu.
Jawab Abu Sufyan, dia adalah seorang pemuda. Dia pemuda. Tanya Kaisar seterusnya, ini setelah Rasulullah dapat buka kota Mekah kan, Rasulullah berdakwah ni. Abu Sufyan ketika ni belum masuk Islam lagi. Tapi dia dah tunduk dengan Rasulullah. Sebab Rasulullah bila buka kota Mekah, siapa masuk ke Masjidil Haram, dia selamat. Siapa masuk ke rumah Abu Sufyan, Rasulullah pandai tarik hati Abu Sufyan. Siapa masuk rumah Abu Sufyan, dia selamat. Dia Abu Sufyan terasa dimuliakan oleh Nabi. Hingga kota Mekah diambil oleh Rasulullah dengan keadaan aman. Fathu Makkah. Peristiwa pembukaan kota Mekah. Jadi Abu Sufyan ada ketika tu meniaga atas rahsia dalam riwayat kita jumpa belakang ni. Jadi Heraklius tanya, siapa Muhammad ni? Kata dia seorang pemuda. Tanya Kaisar lagi, bagaimanakah kedudukan nasabnya? Keturunan dia tu macam mana? Abu Sufyan jawab, dia berasal daripada keluarga yang mulia. Abu Sufyan kan Ramlah. Pak mentua Nabi ni. Kan dia kahwin dengan Ummu Habibah tadi. Anak Abu Sufyan ni. Kata Abu Sufyan, dia berasal daripada keluarga yang mulia, keturunan dia ni. Abdul Muttalib, penjaga Telaga Zamzam, Mekah tu. Jawab Kaisar, itu adalah sebahagian tanda kenabian. Heraklius nak beriman. Bagaimanakah kejujurannya? Jujur tak orang ini? Jawab Abu Sufyan, dia tidak pernah berdusta kepada sesiapa pun. Dah sejak kecil Nabi dipanggil Al-Amin. Tak ada orang dapat gelaran tu. Dilantik menjadi hakim, menghakimi ketua-ketua kabilah yang berebut nak letakkan batu Hajarul Aswad ke tempatnya. Nabi dilantik jadi hakim. Kata Kaisar, itu juga sebahagian tanda daripada kenabian. Kemudian Kaisar bertanya seterusnya, apakah orang yang menjadi pengikutnya akan kembali lagi kepada kamu? Lepas orang jadi pengikut dia, dia balik tak kau balik, jadi murtad balik, keluar balik. Jawab Abu Sufyan, tidak. Dan kalau ikut Muhammad tu, dia akan ikutlah Muhammad ni terus. Kata Kaisar, itulah sebahagian daripada tanda kenabian. Kemudian Kaisar bertanya, apakah dia juga pernah kalah dalam perang? Jawab Abu Sufyan, ya, sekali dia menang dan sekali dia kalah. Perang Badar, perang Uhud. Jawab Abu Sufyan, ya, sekali dia menang dan sekali dia kalah. Dalam kali ini Kaisar masih saja pada pertanyaannya, itu adalah sebahagian daripada tanda kenabian. Kemudian Kaisar memanggil aku, ini Dhihyah Al-Kalbi yang Nabi utuskan tadi, dan berkata, sampaikan kepada Muhammad bahawa aku ketahui dia adalah seorang Nabi yang besar, namun aku tidak akan meninggalkan kerajaanku, tidak akan mengikut agamanya. Dia tahu Rasulullah tu. Dia ada ilmu tentang itu. Dia rujuk penita-penita dia. Dah beritahu dah. Nabi akhir zaman gini. Dia tanya dengan pengetahuan ni. Dia tahu. Tapi dia tak nak beriman dengan Rasulullah SAW. Ini Heraklius. Kebiasaan pendeta itu, dia selalu memberikan ceramah kepada pengikutnya, iaitu umat Nasrani setiap hari Ahad. Hari Ahad, pendeta yang Raja tanya tadi selalu pun ceramah lah. Kuliah hari Ahad lah, kuliah subuh lah tu. Enggak selalulah keluar. Namun pada hari Ahad, dia tidak keluar ke majlis mereka. Tidak keluar ke majlis mereka. Itu salah tu. Tidak keluar ke majlis mereka, baru koma. Buku ni salah, tanda. Hari Ahad dia tak keluar. Tak ada orang yang pergi kuliah subuh pagi tu. Dan dia hanya duduk di rumah bercakap-cakap denganku. Dia burak dengan Dhihyah tu. Dia tak pergi ngajar orang Nasrani. Dia pergi burak dengan utusan Nabi yang nama Dhihyah. Hampir setiap hari Ahad, dia tidak hadir di majlis umat Nasrani. Pagi Ahad, dia tak pergi ke majlis orang Nasrani untuk mengajar. Dia berburak dengan Dhihyah. Sehingga para pengikutnya marah dan memerintahkannya untuk keluar. Atau mereka akan menyerbu untuk membunuhnya. Sebab mereka telah yakin bahawa pendeta itu telah berubah akidahnya sejak datangnya orang Arab itu. Orang marah, ini tak keluar ni, apa sebab takkan saking pinggang sampai 3 bulan, nak kat macam tu lah kan. Kan? Ini mesti ada sebab kita kan. Tanya rupa-rupa dia terpengaruh, ini mesti terpengaruh orang Arab yang datang tu, kata dia. Kemudian biara itu berkata, pendeta ni berkata kepada Dhihyah Al-Kalbi, terimalah suratku ini dan sampaikan kepada Muhammad. Dia tulis surat, suruh Dhihyah ni bawa pergi pada Rasulullah. Berikan kepada Rasulullah. Sampaikan salamku kepadanya, serta katakan kepadanya bahawa aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Aku beriman kepadanya dan menjadi pengikutnya. Ini tuan-tuan.
Pendeta ni dia yakin ilmu yang dia tahu di kitab-kitab asal dulu. Aku yakin dengan Muhammad ni. Mereka marah kepadaku dan khabarkan apa yang kamu lihat sendiri padanya. Kemudian pendeta itu keluar ke tengah jamaah Nasrani dan mereka beramai-ramai membunuhnya. Sampailah ke hari ini, tuan-tuan, orang yang menjunjung agama ni, dia pasti akan ada musuh. Sebab itu memang Tuhan sebut dalam Quran. Pertembungan antara hak dengan batil. Sehingga ada ayat idza ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bila datang kebenaran ni, kebatilan ni dia akan musnah. Sesiapa pun yang sungguh-sungguh bawa agama ni, dia pasti akan ada musuh dia. Mesti ada. Walaupun di tengah-tengah masyarakat majoriti orang Islam, ada. Mesti ada. Itu yang kita sebut pagi tadi kat masjid kan. Tak pasal-pasal pula Syekh Saleh At-Talibi nama dia kan, dipenjarakan kerana menegur Muhammad bin Salman yang telah memulakan penjualan arak kepada diplomat barat yang datang atas nama kemajuan. Sebelum tu dia tegur ni lah, dia kena penjara 10 tahun, dia tegur penganjuran konsert tu. Konsert dia tegur, akhirnya dia pun dipenjarakan. Bayangkan sejak tahun 2021 hampir 30 ke 70 konsert dah berada di Saudi. Tuan-tuan tengok yang akhir ni ada dalam Jazirah kan, berita pun tak tahu dalam YouTube mungkin ada. Tapi sebelum YouTube mesti keluar. Dia jemput penyanyi rock daripada Australia. Jelas-jelas dalam lagu tu orang Australia tu kata tak ada orang boleh tahan kita daripada buat apa yang kita nak. Tunduklah kamu kepada dewa dan dewi. Dia macam ni kata tu. Mana pergi orang Arab Saudi tu? Mana pergi raja-raja Arab? Seorang tak berkutik, seorang tak bunyi. Ulama tak berani bersuara. Suara kan jadi macam Syekh Saleh At-Talibi penjara 10 tahun sebab tegur raja buat konsert. Mana tengok. Kan? Kat situ Mekah, kat situ Madinah, tempat lahir Nabi, tempat orang sujud pada Allah SWT, tawaduk, merendahkan diri, negara yang dikenal sebagai negara ibadah, tiba-tiba satu-satu dibuka, satu-satu. Saya mesti ingat lagi. Dia sebut, kita akan jadikan Saudi ni lebih Eropah daripada Eropah. Lepas ni orang barat akan datang ke Saudi. Dia nak buat macam itu. Sebab itu dia guna bangunan besar-besar. Mukab lah, tak apa benda ni. Buat satu bandar macam bandar hiburan, pusat hiburan. Di mana? Di Riyadh. Di Riyadh. Yang kita sebut kan, mungkin dia tak datang keluar sebuah pagi tadi. Sebab itu Nabi, bila Nabi doakan Syam. Nabi doakan Yaman, yang tanya, Najd ya Rasulullah, kenapa kamu tak doakan Najd? Najd sekarang ni Riyadh lah. Nabi sebut, di situ dah lahirnya tanduk syaitan. Mungkin hadis-hadis tu ulama-ulama kita kena bahaskan balik, tengok kenapa Nabi sebut macam tu kan, macam-macam. Ada kata di situ dah lahirnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Wahabi ni, ajaran yang menyimpang daripada ajaran yang sebenar. Agak keras. Kan? Tapi yang berlaku begitulah. Kalau tuan-tuan pergi di Riyadh, orang barat ramai kat situ. Kan? Sekarang ni bebas. Dia boleh ada ke pantai, dia boleh berbikini. Tu bayangkan di Saudi orang boleh berbikini. Kita tengok. Buka itu masalah Jazirah tu orang Arab kan. Kita tengok berita-berita Jazirah tu. Orang boleh berbikini gitu. Boleh dah. Cuba tengok malam ketika pesta tahun baru tu. Ya Allah ya Tuhanku. Tahu-tahu berapa ramai orang Arab. Dengan jubah-jubah berjoget. Masya-Allah, tak terfikir kau tak kita berlaku di Saudi. Satu sudut orang sembah Tuhan, pakai ihram, ikut agama Ibrahim dibawa dulu, kan? Sembelih korban, beribadat sungguh-sungguh. Sudut yang lain dalam negara yang sama, orang berjoget, gerubuk dalam itu, masya-Allah. Kan? Itu bulu-bulu bangunan tinggi-tinggi. Apa yang Nabi sebut betul, akhir zaman besok salah satu tanda kiamat. Orang rebut bina bangunan tinggi-tinggi, belum-belum sampailah ke hari ini. Dan itu yang Muhammad Salman sebut, kita akan jadikan ni lebih Eropah, lebih barat daripada barat. Besok orang semua akan datang. Sikit-sikit dibukakan. Itu yang kita tengok. Stadium, perempuan dah boleh masuk. Kemudian bila tengok wayang, stadium bola, perempuan boleh masuk tengok bola sama. Baru-baru ni lah boleh konsert.
Bayangkan tahun 2021, 2023, 70 konsert tak salah, 70. Bawa semua orang putih nyanyi situ. Majulah Saudi nampaknya. Kan? Takut nanti Allah Subhanahu Wa Taala kan kemurkaan Tuhan berlaku. Di situlah dia punya Ka'batullah, tempat bermulanya agama Islam ini dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga akhirnya datang macam-macam pengaruh-pengaruh yang buruk ini dibawa oleh orang-orang yang tak berapa nak faham agama. Kan atas nama kemajuan, kemodenan, maka ramai manusia yang akhirnya sesat dalam dunia majunya kononnya, tapi akhirnya di akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Ini yang berlaku akhir zaman ni tuan-tuan dan puan kan. Kita tengok perkembangan yang berlaku hari ini di bawah Muhammad Salman ni, dia lain sikit lah. Dia lebih menjurus kepada tu. Macam dia bukan pandang ke timur, pandang ke barat betul dia ni. Kan? Muhammad bin Salman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri petunjuk pada dia. Kan? Dia Saudi ni dengan raja je, kalau raja tu okey lah. Kan? Tak ada siapa nak berani melawan raja tu. Imam besar pun kena penjara, imam kecil je lagi pula sepak je. Kan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Saudi. Itu antara negara Islam yang kaya kan. Sepatutnya boleh menjadi penaung kepada negara-negara Islam yang kecil-kecil ni. Dengan kekuatan minyak yang dia ada. Kata Muhammad Salman, dia tak nak bergantung. Saudi takkan bergantung dengan minyak. Itu minyak memang kita dah ada. Kita nak sumber-sumber lain pula. Supaya kita nampak hebat. Baguslah nak maju, tapi cara nak kena betul lah. Matlamat tak sepatutnya menghalalkan cara tuan-tuan dan puan. Ini yang berlaku di Saudi lah. Perkembangan tu tuan-tuan kena tengok selalu kan. Kita nak pergi haji pun dah mahal dah kan. Yang berita ni menteri agama kita mohon bincang dengan pihak Saudi kerana kenaikan harga hotel. Semua naik. Dia nak buat macam-macam. Orang pergi haji pula kena bayar kat dia lah. Jadi sumber pendapatan tu mana ada masuk Kaabah tu sunyi. Hari ni tak ada orang datang ambil umrah. Kan ada dah. Sumber-sumber tu. Nanti kita takut ke mana bawa dia Muhammad Salman tu buat bangunan tak apa dia buat nanti. Kita nak tak ada tempat lain nak umrah. Kau boleh buat umrah ke Penang, kita pergi Penang ya buat umrah. Tak ada negara lain ni. Dah situ dah buat haji pun kat situ. Kan? Mak sumber dia banyak. Takut kan bila pengurusan keuangan tu yang menguruskan tu bukan orang-orang yang kuat pegangan agama, takut sumber-sumber tu tak ke mana-mana bayi. Boleh jadi tuan-tuan. Boleh jadi begitu. Bukan sikit-sikit tu. Bayangkan setiap hari orang masuk. Bawa duit, melabur di situ. Kan? Masya-Allah. Kaya raya orang yang ada hotel kaya raya. Takkan berlaku satu hari orang tak ada datang ke Kaabah. Masya-Allah. Kalau tak betul diuruskan tu, tak tahulah jadi apa kan. Silap Makkah Madinah tu keliling besok pun tak jadi. Hari ni pun tuan-tuan pergi tengok. Dah macam mau pergi nak pergi membeli belah pula sudah dah. Baru ni ada orang bersilat tu. Kan ada kan? Bersilat pula kat situ. Tak tahulah saya, kita tak nak urai-urai tapi jadi pelik lah silat itu orang Arab tengok pembono ini dia menari ke apa agak macam orang Arab fikir. Ni nama silat ke kan? Sehingga ditegur oleh menteri kamu kan. Betulkan niat pergi Mekah ni untuk buat ibadah. Yang buat benda lain pelik-pelik. Allahu alam, tak tahulah. Besok ada datang main takraw kat tepi tu lah sok. Memperkenalkan sepak takraw kat Saudi pula. Dah pandai lawan Sabri bin takraw. Dah sibuk main takraw sudah sok. Manalah tahu kan. Allahu alam. Dah jauh benar nak kita merepet tu, balik sini balik. Tu dah mau sesat tu. Allahu akbar. Tu tak nak bercerita tu. Mana cerita tadi dah hilang cerita tadi dah. Dia tulis surat kan. Suruh surat, akhirnya dia keluar dan dia mati dah, dibunuh oleh siapa? Oleh pengikut-pengikut dia lah. Mati dia. Abdan meriwayatkan kita ambil satu riwayat kita berhenti tuan. Abdan meriwayatkan daripada Ibnul Ishaq bahawa dalam riwayat lain dikatakan bahawa Kaisar Heraklius berkata kepada Diyah Al-Kalbi, sesungguhnya orang yang kamu sebutkan itu yakni Muhammad
benar-benar adalah Nabi yang diutus dan dialah yang daripada dahulu kami tunggu-tunggu kedatangannya. Maknanya Raja Heraklius ini dia percaya kerana sifatnya terdapat dalam kitab suci kami, iaitu Injil yang asal. Namun sayang sekali aku takut bangsa Romawi takut kekuasaanku lenyap. Jika tidak, kerana itu pasti aku akan beriman kepadanya. Aku takut, kata Heraklius ni, kalau aku ikut Muhammad ni, orang bawah aku akan menentang aku. Habislah kuasa aku sebagai raja, kata dia. Kemudian dia menunjukkan Dihyah untuk pergi ke pendeta. Ini riwayat lain lah, pendeta tadilah. Kerana kedudukannya lebih tinggi di mata rakyat. Setelah bertemu dengan pendeta Nasrani tersebut, Dihyah menerangkan sifat-sifat Rasulullah sehingga pendeta kagum dan berkata, demi Allah, Muhammad yang kamu sebutkan itu adalah benar-benar sebagai utusan Allah. Kemudian masuk ke tempatnya, menanggalkan baju pendetanya dan memakai baju putih. Kemudian dia keluar ke tempat majlis sambil menyatakan keislamannya. Semua orang ada di majlis itu terus bangun dan membunuh pendeta itu. Habis mati pendeta itu. Dibunuh oleh pengikut-pengikutnya. Jadi Heraklius ni sebenarnya tuan-tuan, dia nak beriman dengan Nabi, tapi dia takut hilang kuasa. Jadi dari bawah ni ada banyak lagi tentang cerita At-Tanuhi ni. Tanuhi ni orang yang datang pernah jadi utusan bekerja dengan kaisar lah. Bawah ni, riwayat bawah ni. Dia sebenarnya Heraklius ni dia nak beriman dengan Nabi, tapi dia takut dengan rakyat dia. Pembesar-pembesar dia nanti yang mungkin menentang dia, nanti akan jatuhlah kekuasaan. Jadi dia sayang kerusi dia. Dia sayang kedudukannya sebagai raja. Dalam keadaan dia tahu orang-orang bawah dia cukup berpegang dengan agama sebelum tu. Jadi dia tak nak ikut Rasulullah. Walaupun dia yakin dengan ilmu yang dia ada, keyakinannya. Tapi dia tidak beriman dengan Rasulullah kerana sayangkan kedudukannya sebagai raja. Akhirnya pendeta yang beriman. Tapi dia dibunuh pendeta ni. Dan panjang lagi cerita tentang Heraklius ni. Dia sempat juga, kalau tuan-tuan tengok nanti ada dalam sirah, dia tanya orang macam mana. Dia hantar utusan, cuba kau tengok Nabi dibuat apa. Sampai dia yakin Rasulullah tu memang raja. Memang utusan Allah. Tapi dia tetap tak beriman dengan Rasulullah. Sebab apa? Sayangkan kedudukannya. Menolak kebenaran kerana mementingkan kedudukan, tahta dia, kekayaan dia, macam-macam lah. Dan penyakit ni menular sampailah ke hari ni. Berapa ramai orang kan yang lebih menyayangi dunianya daripada agamanya. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa mata'ul ghurur. Tidak adalah kesenangan dunia ni melainkan kesenangan yang menipu sahaja. Memanglah senang atas muka bumi ni. Tapi kalau dikajar-kajar kesenangan atas muka bumi ni sampai lupa akhirat, besok kita jadi orang yang paling muflis di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita diberikan kesenangan atas muka bumi ni, syukurlah tuan-tuan, gunakan kesenangan tu dengan baik sampai dapat dilihat tanda-tanda kesyukuran kita sebagai orang yang diberikan kemudahan oleh Allah. Kalau kita bukan sebahagian daripada orang-orang yang boleh dikatakan orang yang senang, redalah dan sabarlah, berdoalah pada Allah, mudah-mudahan jelas tanda sabar dan redha kita pada Allah sehingga kita layak menerima ganjaran kebaikan hasil kesabaran kita dalam ke bumi. Jadi orang Islam ni dia seronok. Apapun keadaannya, tetap yakin bahawa semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Jadi kalau kita yakin dengan itu tuan-tuan, macam mana pun kehidupan kita atas muka bumi ni, kita akan senang hati je. Susah ko, senang ko, doa tak dapat ko, doa dapat ko, itu semua Allah Ta'ala punya kerja. Syukurlah pada Allah SWT. Apa yang berlaku tadi kita ni semuanya kehendak-kehendak Tuhan. Tak ada yang kita buat sendiri, kan? Yang dah berlaku, yang akan berlaku, kita pun tak tahu. Sebab itulah guru-guru kita selalu sebut, duduklah kita sembahyang solat kita tu, mohonlah pada Allah Ta'ala sungguh-sungguh, mengadulah dekat dia, beritahu dia apa yang kita nak, mohonlah pada dia apa yang kita tak mahu, kan? Selamatkan kita dunia akhirat. Itu saja yang mampu kita buat sebagai hamba. Bukan nama hamba. Jadi hiduplah sebagai hamba dengan sifat kehambaan kita. Jangan hidup dengan sifat keakuan kita. Kita rasa dunia ni kita lah yang punya, kita lah boleh buat segala-galanya, semua usaha kita. Bahaya hidup macam itu. Kalau senang kita syukur, kalau susah kita sabar dan redha, sambil kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa membantu kita dalam kehidupan dunia kita
sementara masih hidup, dan akhirnya selamat sampai ke perkampungan akhirat dengan jayanya bawa agama ini. Mudah-mudahan itu yang kita harapkan tuan-tuan, sama-sama kita, isi kita, anak-anak kita, adik-beradik kita, jiran tetangga kita, sahabat-sahabat kita, mudah-mudahan semuanya selamat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bila kita kembali nanti ke perkampungan akhirat. Mudah-mudahan insya-Allah. Allahumma amin. Jadi tuan-tuan, saya ingat cukuplah sekadar tu untuk malam ni. Dengan majlis ini, majlis ilmu yang kita adakan ni, kita mohon pada Allah, kita bertawasul dengannya, mudah-mudahan kalau ada satu kebaikan di sisi Tuhan, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan semua kesalahan-kesalahan yang kita pernah lakukan sebelum ini, dipanjangkan usia kita sempat bertemu dengan Ramadan, kita, isi kita, anak-anak kita, mudah-mudahan dikembalikan oleh Allah Ta'ala kepada fitrah kejadian kita, sungguh-sungguh jadi hamba kepada Allah. Mudah-mudahan Ramadan kita sempat, kita dapat beribadah dengan sesungguh-sungguhnya, kita raikan Ramadan sungguh-sungguh, mudah-mudahan kita pasang niat, mudah-mudahan dengan itu Allah Ta'ala sampaikan kita dapat ibadah, dapat kelebihan Ramadan, dapat lihat isi anak-anak kita, adik-beradik kita menjadi hamba yang sebenar-benar hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berhenti kat sini ya tuan-tuan. Berapa bulan ya tuan? Dah lupa lah dah. 28. Dah 2024 tuan. Masa laju betul. Tak ada soalan tu, ada soalan? Biasa belah kiri soalan, tak ada ni. Tak ada, kita berhenti kat sini lah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم ارزق أولادنا بالنجاح في كل امتحانهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. تسبيح كفارة dan suratul Asr. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم بالصواب.